Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini adalah siri kuliah ilmu usul fiqh yang ke-17 menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan pada malam ini kita sambung perbincangan mengenai pembahagian hukum wada'i, di mana pada minggu lepas kita telah pun menyentuh berkenaan dengan pembahagian pertama, iaitu as-sabab. Manakala bahagian ataupun kategori kedua di bawah al-hukum al-wada'i ini adalah asy-syartu. Baik. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan asy-syartu? Asy-syartu lughatan al-alamatul lazimah. Syarat dari segi bahasa ataupun dari segi makna asal ialah satu tanda yang lazim. Manakala dalam definisi istilah ataupun syar'an, ma yatawaqqafu wujudu syai'i ala wujudihi wa kana kharijan an haqiqatihi wa la yalzamu min wujudihi wujudu syai' walakin yalzamu min adamihi adamu dhalika syai'. Maksudnya yang dimaksudkan dengan syarat ialah apa yang terhenti sesuatu perkara di atas kewujudannya, tetapi ia bukanlah satu juzuk ataupun sebahagian daripada perkara tersebut, dan tidak semestinya apabila wujudnya syarat akan wujudnya sesuatu perkara. Tetapi apabila ketiadaan syarat, maka perkara tersebut tidak akan berlaku. Jadi contoh dia macam ni, untuk kita lebih faham. Syarat ni dia berbeza dengan as-sabab yang kita bincang pada minggu lepas, di mana as-sabab kalau berlaku sebab, maka akan berlakulah hukum. Kalau tidak berlaku sebab, tidaklah ada hukum. Tetapi kalau syarat pula dia berbeza. Syarat ni kalau tak ada syarat, maka tak adalah hukum. Tetapi tidak semestinya kalau ada syarat, berlakunya syarat itu akan berlaku hukum. Okey, sebagai contoh, kita katakan bahawa contoh macam berwuduk. Berwuduk adalah syarat untuk mengerjakan solat. Jadi kalau kita katakan syarat itu wuduk itu adalah syarat kepada sahnya solat, jadi bila kita kata wujudu syarti laisa laziman wujudu al-hukmi, tak semestinya bila kita berwuduk kita kena solat. Sedangkan wuduk itu adalah syarat kepada solat kan. Tetapi tidak semestinya berlaku syarat, berlaku wuduk itu kita kena semayang. Namun kalau untuk semayang, pasti kita perlukan kepada wuduk. Sebab itu kalau tidak ada wuduk, maka tidak sahlah solat kita. Sebab itulah kita panggil adamu syarti adamul hukmi. Tidak ada syarat, maka tidaklah berlaku hukum. Tetapi wujudu syarti la yalzam min wujudi al-hukmi. Itu beza dia. Tidak semestinya bila berlaku syarat itu akan berlakulah hukum. Baik. Wal muradu biwujudi syai', yang dimaksudkan dengan wujudnya sesuatu perkara ataupun suatu hukum itu ialah wujud perkara itu dari segi maksud syarak, dan allazi tatarattabu alaihi atharuhu syar'iyyah, di mana akulah kesan-kesan syar'i dari perkara tersebut. Contoh macam tadi kita bagi al-wudu' lis-solah. Kemudian hudurus syahidan li'aqdin nikah, kan, disyaratkan adanya kehadiran dua saksi untuk akad nikah, kan. Jadi mengikut pandangan khilaf dalam kalangan ulama lah. Baik. Fal wudu' syaratun li wujudis solat asy-syar'iyyah. Wudu' itu adalah syarat wujudnya ataupun sahnya solat, kan. Yang mana bila berlaku syarat tersebut, maka akan berlakulah kesan, iaitu sahnya solat tersebut. Okey. Tetapi
wuduk ini dia bukan satu juzuk ataupun satu amalan ataupun satu bahagian daripada hakikat solat, kan? Itu beza antara syarat dan rukun yang kita akan sebut nanti, ya. Baik. Jadi waqa'yu jadul wudu wala tujadu solah. Kadang-kadang berlaku kita ambil wuduk tetapi tidak mesti ataupun tidak wajib untuk kita solat, sebab kadang-kadang kita ambil wuduk untuk apa? Untuk baca Quran. Untuk tawaf dan sebagainya, kan? Itu beza dia, kan? Sekali lagi kita ulang, dia punya kaedah dia mudah saja. Adamu syarti, adamul hukmi, kan? Tak berlaku syarat, maka tidak adalah hukum, kan? Tidak ada syarat, tidak ada hukum. Wujudu syarti, bila adanya syarat, berlakunya syarat itu, la yalzam min wujudil hukmi, tidak semestinya akan berlaku hukum. Baik. Okey, wa huduru syahidan fi aqdin nikah syaratun li wujudihi syar'i. Kehadiran saksi, kan, pada majlis akad nikah itu adalah syarat, kan, untuk sah pernikahan tersebut, kan. Kalau nak ikut dua orang saksi ni memang rukun, kan, rukun akad nikah, kan. Tetapi saksi itu kena hadir lah, ya, disyaratkan kena hadir, kan. Baik. Okay, tetapi kehadiran dua orang saksi ini bukanlah satu kita panggil satu bahagian daripada akad nikah tersebut, kan. Sebab akad nikah dia hanya ijab qabul, kan. Itu akad nikah, kan. Tetapi kehadiran saksi itu adalah syarat. Okey. Dan tidak semestinya, contoh kalau kita melantik A dan B, kan. A dan B ni dia memang biasa jadi saksi. Jadi bila kewujudan A dengan B di satu-satu tempat tidak bererti akan berlaku akad nikah, kan. Tetapi akad nikah tidak akan sah tanpa kehadiran A dan B yang dilantik menjadi saksi. Itu kita kena faham. Baik. Kemudian apa beza asyartu wa ruknu? Okey, syarat dengan rukun, dan dari satu segi dia hampir sama maksudnya. Dari segi apa? Iaitu yatawaqqafu alaihi wujudu syai'i wujudan syar'iyyan. Di mana syarat dan rukun ini dia kena ada untuk menjadikan satu-satu perkara itu sah dari segi syarak, kan. Tetapi syarat dan rukun ini berbeza, di mana syarat adalah perkara yang amrun kharijun an haqiqati syai' wa mahiyatihi. Di mana syarat ini dia bukan satu bahagian, dia bukan sebahagian daripada perkara tersebut. Manakala rukun adalah juz'un min haqiqati syai' wa mahiyatihi. Manakala rukun adalah kita panggil salah satu bahagian ataupun satu juzuk daripada satu perkara. Contoh dia macam ni. Kalau kita katakan rukun solat dengan syarat solat, kan. Okay, syarat-syarat solat ialah perkara-perkara yang wajib kita buat di luar solat, kan. Dan dia bukan satu kita panggil satu perbuatan dalam solat tu sendiri. Contoh macam wuduk. Wuduk kita ambil sebelum solat. Tutup aurat sebelum kita mulakan solat. Menghadap kiblat. Apa lagi? Menutup aurat dan sebagainya. Adapun rukun-rukun solat adalah yang bila sebut rukun adalah perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan yang dalam perbuatan solat. Contoh macam bacaan Fatihah, rukuk, sujud, tahiyat akhir dan sebagainya, kan. Itu beza dia. Dua-duanya wajib. Syarat wajib kita kena buat untuk sah solat, rukun pun wajib kita kena buat untuk sah solat. Cuma syarat adalah perbuatan di luar solat, manakala rukun adalah perbuatan yang dalam solat kita. Okey. Contoh lain macam ijab qabul. Ijab qabul adalah rukun dalam akad nikah. Ijab qabul adalah rukun dalam akad nikah, kan. Manakala kehadiran, kan, kehadiran dua orang saksi itu, saksi macam tadi kita katakan, dua orang saksi itu rukun. Tetapi kehadiran mereka,
dalam majlis itu adalah syarat untuk mengesahkan akad nikah tersebut. Okey. Kemudian apa beza antara asyartu was sabab? Syarat dengan sabab. Okey, dari satu segi syarat dengan sabab dia macam ada kaitan, kan? Bihaisu la yujadu hadha syai' bidunihi wa laysa ahaduhuma bijuz'in min haqiqatihi, kan? Itu dari satu segi syarat dengan sabab ni dia ada kaitan, iaitu sesuatu perkara tidak akan berlaku kalau tanpa syarat dengan sebab, kan? Tetapi syarat dengan sebab ini dia bukan satu juzuk daripada hakikat ataupun daripada sebahagian daripada satu perkara tersebut, kan? Cuma beza antara syarat dengan sabab ialah kewujudan sabab, wujudus sabab, wujudul hukum, kan? Adamus sabab, adamul hukum. Berlaku sebab, maka akan berlakulah hukum, kan? Akan terjadilah hukum. Tidak berlaku sebab, adamus sabab, adamul hukum. Tidak berlaku sebab, tidak berlakulah hukum. Itu sebab. Tapi syarat, adamus syarti, adamul hukum. Tidak berlaku syarat, maka tidak berlakulah hukum, kan? Namun wujudus syarti la yalzam. Bila berlaku syarat, tidak semestinya kita kena buat sesuatu ataupun tidak semestinya berlaku syarat akan berlakulah sesuatu hukum. Macam tadi, ya. Kita clearkan sekali lagi beza sabab dengan syarat. Contoh macam minggu lepas kita sentuh berkenaan dengan sebab, kan. Zina adalah sebab kepada hukum hudud. So bila berlaku zina, maka akan berlakulah hukum hudud, sama ada sebatan 100 rotan ataupun rejam sampai mati. Kalau tidak berlaku zina, kan, tidak berlaku sebab zina tu, maka tidak akan ada hukum lah, kan? Tidak akan ada hukum hudud lah, kan? Itu beza, itu sebab. Manakala syarat, wujudu syarti la yalzam min wujudi al-hukmi. Berlaku syarat tidak semestinya berlaku hukum. Contoh, kita ambil wuduk. Bila kita ambil wuduk ni, kita tak automatik wajib kena solat. Sebab kadang-kadang kita saja-saja nak perbaharui wuduk, kan? Ataupun macam tadi kita kata, kita berwuduk tu untuk tawaf, pegang Quran dan sebagainya. Tetapi adamus syarti maksudnya adamul hukmi. Kalau tidak ada syarat, maka tidak akanlah ada hukum. Jadi kalau kita tidak ambil wuduk, maka tidak sahlah ibadat solat kita. Itu beza antara syarat dengan sebab. Baik, seterusnya kita sentuh berkenaan dengan aqsamus syarti, kan? Asyartu min haisu ta'alluqihi bisababi awil musabab yanqasimu ila syartin lis sabab wa syartin lil musabab, kan? Syarat dari segi kebergantungannya kepada sabab dengan musabab ini terbahagi kepada dua, iaitu yang dinamakan yang pertama syarat lis sabab dan syarat lil musabab. Okey. Yang pertama, as-sababu lisyarti. As-sababu lisyarti. Asy-syartu lis-sabab. Terbalik. Kan? Asy-syartu lis-sabab yang pertama huwa alladhi yukammilu as-sabab wa yuqawwi ma'na as-sababiyyah fihi wa yaj'al atharahu mutarattiban alaih. Iaitu perkara yang menyempurnakan sebab, kan? Syarat itu menyempurnakan sebab dan menguatkan fungsi sebab itu dan menjadikan kesan itu akan terhasil. Contoh macam apa? Kal amdil udwan syartun lil qatl alladhi huwa sababu ijabil qisas min al qatil. Okey. Jadi kita kata al qatlu, pembunuhan, adalah sebab kepada wajibnya qisas. Kan, kalau cukup syaratlah, kan. Al qatlu, pembunuhan itu adalah sebab kepada wajibnya qisas. Okey, sekarang ni al qatlu itu dia ada syarat dia. Bukan sebarangan pembunuhan wajib qisas, tak, kan? Jadi al-qatlu itu yang dikatakan as-sabab itu ada syaratnya, iaitu
mestilah berbentuk al-amdul udwan, kan, iaitu al-qatlul amdi, bunuh sengaja. Dan perbahasan tentang bunuh sengaja ini agak panjang, kan, yang kita takkan detailkan pada perbahasan ini. Cuma kita nak sentuh berkenaan dengan al-qatlu yang dikatakan sababu ijabil qisas, sebab kepada qisas. Ada syarat dia. Itu yang dinamakan syartun lis sabab. Syartun kepada al-qatlu yang menjadi sebab kepada qisas. Kan, di mana disyaratkan pembunuhan itu mestilah berdasarkan al-amdul udwan, kan, bunuh sengaja. Kan, dia ada niat, dia ada intention, kemudian dia menggunakan alat-alat tertentu yang pada dasarnya boleh membunuh. Contoh macam batu yang besar, kemudian kayu dan sebagainya, kan. Lepas tu dia memang niat untuk pukul orang tersebut, adalah dia punya pendetailan tu panjang. Kemudian contoh lain yang dikatakan asyartu lis sabab ini, al-hirzu lil malil masruq syartun lis sariqah allati hiya sababun liwujubil haddi 'ala as-sariq. Okey. Contoh kedua ialah as-sariqah, mencuri, adalah sebab kepada wajibnya potong tangan. Kan, kalau cukup syarat dia, kan. Tetapi mencuri itu pula disyaratkan bahawa mencuri harta yang disimpan pada tempat yang sepatutnya. Contoh, orang itu mencuri daripada peti besi ataupun daripada almari dan sebagainya. Jadi kalaulah berlaku kecurian dalam rumah, ada orang pecah masuk, kemudian dia mengambil barang kita ataupun contoh duit kita yang atas meja, kan, yang mana kita tak simpan elok-elok. Kita letak atas meja, kita letak atas meja solat dan sebagainya. Jadi dia masuk rumah kita, dia mencuri, kan. Jadi mencuri itu berdosa. Okey, haram. Tetapi disebabkan kecuaian kita tidak menyimpan duit itu dengan elok, maka di situ boleh dikatakan syubhah yang menggugurkan kewajipan potong tangan kepada pencuri tersebut. Sebab itu memang betul pada dasarnya as-sariqah, mencuri itu adalah sebab kepada potong tangan, kan. Namun mencuri itu pula disyaratkan ialah mencuri harta yang disimpan pada tempat yang sepatutnya. Baik. Kemudian contoh lain, asy-syahadah fi 'aqdin nikah syartun li ja'li hadzal 'aqdi sababan li tarattubil athari syar'iyyah alaih. Penyaksian itu, kan, dalam akad nikah adalah syarat untuk menjadikan perkahwinan itu terhasil segala kesan-kesan syaraknya. Jadi akad nikah tu, kan, akad nikah itu ialah sebab kepada halalnya istimta' baina zaujain, boleh kita panggil melakukan hubungan jenis antara suami isteri. Namun akad nikah itu pula disyaratkan mesti dihadiri oleh dua orang saksi yang kita sebutkan tadi. Baik, itu yang pertama, syartun li as-sabab. Yang kedua dinamakan syartun lil musabbab, kan. Syarat kepada musabab ni kita kata kepada hukum lah. Yang tadi as-sabab, perbuatan sebab tu sendiri. Asyartu lil musabbab mislu mautil muwarris haqiqatan aw hukman wa hayatil waris waqta wafatil mawrus. Fahuma syartan lil irsi alladhi sababuhu al-qarabah aw az-zawjiyah aw al-usubah. Okey. Syarat lil musabbab ini contohnya ialah disyaratkan kematian pewaris. Contoh macam ayah lah, kan, katakan ayah, kan, mestilah confirm, disahkan matinya si ayah itu yang menjadi pewaris, sama ada mati yang hakikatan memang betul-betul mati, atau hukuman, kan. Contoh macam dia ghaib, kan, beberapa tempoh yang lama, kan, dan dari segi adatnya lah, kan, mungkin orang tu dah mati, kan. Okey. Dan juga disyaratkan mestilah orang yang menerima waris. Al-waris itu mestilah hidup ketika kematian pewaris si ayah tu, kan. Jadi kedua-dua ini maksudnya orang yang nak mewariskan harta
dia kena confirm mati. Dan orang yang nak terima harta pusaka itu pun kena confirm hidup lah. Kan? Dan dua-dua ini adalah syarat kepada pewarisan. Yang mana pewarisan ini adalah hukum. Kan? Hukum ataupun dipanggil musabab. Dan sebab kepada pewarisan itu ialah wujudnya al-qarabah, iaitu kita panggil hubungan kekeluargaan, awil zaujiyah, suami isteri, awil usubah ataupun asabah. Ini kalau kita rojok dalam bab miras. Okey. Jadi nampak macam agak mengelirukan kan. Syartun lis sabab dengan syartun lil musabab. Okey. Sebab ini ialah satu-satu perbuatan yang Allah kaitkan. Bila berlaku benda tu, maka akan berlakulah hukum. Jadi al-musabbab ni kita boleh terjemahkan sebagai hukum. Kan? Satu yang syartun lis sabab, syartun kepada perbuatan yang menjadi sebab, yang menjurus kepada akan berlakunya suatu hukum. Dan kategori kedua ialah syartun lil musabbab ataupun syartun lil hukmi tu. Syarat kepada hukum. Baik, seterusnya. Dari segi pembahagian syarat bi'tibar masdar ishtiratihi. Kan? Dari sudut sumber syarat itu. Kan? Siapa yang buat syarat tersebut? Terbahagi kepada dua. Yang pertama dinamakan syartun syar'iyyun. Syarat yang diletakkan oleh syarak. Wa syartun ja'li. Kan? Syarat yang dibuat oleh manusia lah kita terjemah untuk mudah faham kan. Yang pertama, kategori pertama dinamakan syarat syarak. Syarat yang ditentukan oleh syarak. Dan yang kedua syarat yang diletakkan oleh manusia itu sendiri. Adapun asyaratus syar'i, iaitu apa yang telah disyariatkan oleh syarak, apa yang telah ditentukan oleh syarak, ai anna syari' huwa alladhi ishtaratahu litahqiqi syai', iaitu syaraklah yang menentukan syarat ini sebagai syarat kepada suatu benda. Contohnya bulughus saghir sinnar rusydi litaslimil mal ilaihi. Kan? Untuk kita boleh menyerahkan harta kepada seseorang itu, maka disyaratkan bahawa kanak-kanak itu telah baligh, sempurna akal dia. Ini telah disebut dalam Al-Quran kan. Jadi kita kena syarat ini ditentukan oleh syarak kan, dalam surah An-Nisa tu. Begitulah juga semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak dalam akad-akad ataupun transaksi dan juga tindak tanduk dan juga ibadat serta bab jinayat. Contoh macam disyaratkan wudu untuk solat, disyaratkan tutup aurat untuk solat dan sebagainya. Itu semua telah ditentukan oleh syarak, sama ada disebut dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya asyaratul ja'li, syarat yang telah ditentukan oleh manusia. Kan? Apa maksud dia? Maka masdaru ishtiratihi iradata al-mukallaf. Kan? Iaitu kehendak manusia sendiri yang menetapkan ataupun menentukan syarat tersebut. Kan? Kasyurutil lati yashtarituha an-nas ba'duhum ala ba'din fi uqudihim wa tasarrufatihim. Iaitu syarat-syarat yang telah disyaratkan oleh sebahagian daripada kita antara satu sama lain dalam akad-akad transaksi ataupun tindak tanduk mereka. Kan? Awillati yashtarituhal mukallaf fi tasarrufihi alladhi yatimmu bi iradatihi al-munfaridah kal waqfi. Kan? Tadi syarat yang diletakkan antara satu sama lain, dua tiga orang ataupun ada dua tiga pihak kan, ataupun syarat ini ditentukan oleh satu pihak sahaja. Contoh macam dalam bab wakaf. Kan, kita nak menentukan wakaf kita. Contoh kita wakafkan tanah, lepas tu kita letak syarat. Kan, aku wakaf tanah ini dengan syarat untuk sekolah sahaja, sekolah agama sahaja, contohnya begitu. Jadi syarat itu sebenarnya telah ditentukan oleh pewakaf mengikut kehendak dia. Dia tidak melibatkan kita panggil campur tangan orang lain kan. Baik. Dan syarat ja'li ini pula terbahagi kepada dua. Yang pertama, ma yatawaqqafu alaihi wujudul aqli, iaitu syarat yang terhenti sesuatu akad di atasnya.
Maksudnya untuk mengesahkan suatu akad itu mau tak mau syarat tu kena ada. Kan? Ya. Maksudnya annal mukallaf yaj'al tahaqquqal 'aqdi mu'allaqan 'ala tahqiqi syart allazi ishtaratahu. Kan? Iaitu mukallaf menjadikan berlakunya suatu akad itu bergantung kepada berlakunya syarat yang disyaratkan tadi. Kan? Dan ini juga dinamakan syartun lisabab. Contohnya apa? Ta'liqul kafalah ala ajzil madini anil wafa, iaitu dia kita panggil mentaklikkan, akan berlaku jaminan apabila seseorang penghutang itu gagal untuk menunaikan hutangnya. Ataupun ta'liqut talaq ala amrin, dia buat ta'liq berlaku talak dengan satu benda. Contoh macam dia kata dekat isteri dia, in saraqti fa anti taliqun, in sariqti fa anti taliqun. Kalau kamu mencuri, kamu akan tertalak. Ini syarat ta'liq itu. Ta'liq itu kita namakan dia meletakkan satu syarat untuk berlaku talak, kan? Jadi dia kaitkan ataupun dia ta'liq dengan satu syarat. Itu kalau kamu mencuri contohnya, kamu akan tertalak. Okey. Jadi makna kata boleh tak kita menetapkan syaratun ja'li ini dalam perkahwinan, contohnya macam dalam bab talak ini. Jawapannya boleh, kan? Dan bila kita sebut benda itu, maka ta'liq itu akan berjalan. Okey. Dan ini dinamakan syartun mu'allaq, kan? Syarat yang ditaklikkan oleh seseorang individu. Baik. Yang kedua, asyaratul muqtarin bil aqdi. Yang tadi, yang pertama, satu akad itu bergantung kepada syarat tersebut, kan? Yang kedua, asyaratul muqtarin bil aqdi, syarat yang datang seiring dengan satu akad. Contohnya an-nikahu bisyarti alla yukhrij az-zawju zawjatahu min baldatiha. Iaitu contohnya pernikahan, akad nikah dengan syarat. Ni yang ramai orang buat ni, kan? Bila buat akad nikah, dia letak syarat tambahan, iaitu tidak boleh seseorang suami itu mengeluarkan isteri itu daripada kampung asal dia. Ataupun setengah orang kata kalau nak kahwin dengan aku boleh, kan? Tapi kena syarat, ataupun dengan syarat tak boleh kahwin dua, contohnya. Ataupun boleh kahwin dengan aku dengan syarat bagi tiap-tiap bulan 8,000, contohnya, kan? Jadi syarat-syarat tambahan yang diletakkan oleh isteri ke ataupun keluarga si isteri ke dan sebagainya, boleh ataupun tidak, kan? Okey, untuk menjawab persoalan ini, sebenarnya ada khilaf, ada persisian pandangan para fuqaha, di mana secara ringkasnya ada fuqaha, ada ulama kita yang mengatakan bahawa syarat-syarat tambahan itu tidak sah, kan? Tapi akad nikah tu sah, cuma syarat tambahan tu terbatal, kan? Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa syarat yang tambahan itu selagi mana tidak bertentangan dengan prinsip syarak yang lain, maka ia akan diterima, kan? Contoh macam kalau kita kata boleh nikah tapi si isteri itu tidak boleh tinggal dengan suami, yang dia mesti tinggal di rumah keluarga. Yang ni dah bertentangan dengan prinsip perkahwinan itu sendiri, di mana apabila sepasang suami isteri itu berkahwin, maka si isteri itu sepatutnya kena ikut suamilah, kan? Tapi kalau syarat-syarat tambahan itu yang tadi kita katakan bahawa para ulama kita secara ringkasnya mereka mendetailkan sama ada syarat itu boleh diterima ataupun tidak, bergantung kepada sejauh mana syarat tambahan itu bertentangan ataupun tidak dengan prinsip-prinsip syarak. Okey, jadi itu secara ringkas tajuk kita pada malam ini tentang asyartu yang
dikategorikan di bawah al-hukmul wad'i. So kita alhamdulillah kita uh, dah bahaskan tentang dua tajuk kategori di bawah al-hukmul wad'i. Yang pertama as-sababu dan yang kedua adalah asyartu, dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk kepada tajuk yang ketiga, al-mani'u, yang juga di bawah al-hukmul wad'i. So dengan itu aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.